Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua rakan-rakan dan Encik Amir. Saya Muhammad Khalis Arsyad bin Saifuddin, pemegang nombor metrik D2081083816, ingin membuat pembentangan atau membentangkan berkaitan dengan tajuk Mastery Learning atau pembelajaran Mastery. Okey, baiklah. Pembelajaran Mastery merupakan suatu pendekatan, pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran yang diharapkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum ke unit pembelajaran seterusnya. Baiklah, pendekatan ini juga memerlukan proses pengajaran dan pembelajaran yang terancang dan berkualiti serta memberi fokus kepada masa pembelajaran yang ditetapkan ataupun yang diperlukan. Okey, pembelajaran Mastery juga dikembangkan oleh John B. Carroll pada tahun 1963 dan Benjamin Bloom 1971. Kedua-duanya mengembangkan sistem pembelajaran yang membolehkan semua pelajar mencapai tujuan pendidikan. Model ini menerangkan faktor utama yang mempengaruhi kejayaan pembelajaran pelajar seperti bakat dan masa yang diperlukan untuk mencapai tahap pencapaian. Ianya mempunyai 5 tahap, iaitu yang pertama adalah orientation ataupun orientasi, yang kedua adalah presentation ataupun pembentangan, yang ketiga adalah structure practice ataupun latihan berstruktur, yang keempat adalah guided practice iaitu latihan yang dipantau, dan yang kelima adalah independence practice iaitu latihan berdikari. Baiklah, bagi teaching for mastery learning bermaksud guru atau pendidik hanya akan berpindah ke tajuk yang seterusnya apabila semua pelajar dapat menguasai tajuk yang sedang dipelajari. Sebagai contoh, daripada konsep yang pertama iaitu penentuan hasil pembelajaran dan kemudiannya pengajaran dan pembelajaran, seterusnya pergi kepada penilaian. Pada waktu penilaian, mereka adakah murid itu menguasai ya ataupun tidak. Kalau tidak, tindakan susulan akan aktiviti pemulihan, iaitu akan ulang semula kepada akan ulang semula kepada aktiviti yang sebelumnya. Maksudnya selagi pelajar itu tak mahir ataupun tak menguasainya, guru itu, pendidik itu perlu stay ataupun tetap di situ dan akan mengajar. Selagi itu tak boleh proceed kepada next topic atau next subject. Seterusnya, deliberate practice. Okey, deliberate practice adalah latihan yang direka khas untuk meningkatkan prestasi kita. Okey, sekiranya anda ingin menggunakan kaedah latihan yang disengajakan, maka kita harus memberi tumpuan kepada perkara-perkara yang akan kita perbaiki. Okey, deliberate practice adalah aktiviti latihan yang dapat diulang berkali-kali. Delayed practice juga memerlukan tumpuan mental dan daya tahan diri yang tinggi. Oleh itu, anda harus memastikan anda sentiasa bersedia dan konsisten. Sekiranya tidak konsisten, hasilnya tidak akan optimum. Aktiviti delayed practice tidak begitu menggembirakan kerana dia lebih kepada memaksa diri untuk melakukan perkara yang belum dapat kita lakukan. Terdapat maklum balas supaya kita dapat mengetahui apa kelemahan kita, kekuatan kita, sehingga kemudian kita akan mencari jalan untuk mengurangkan kekurangan kita. Okey, terdapat 6 langkah untuk menguasai deliberate practice, iaitu menyiapkan motivasi diri yang kuat-kuat. Seterusnya, buat target latihan yang jelas, iaitu apa yang ingin kamu capai. Seterusnya, buat jadual rutin. Dan seterusnya lagi konsultasi, dan selepas itu cari feedback ataupun cari maklum balas, dan yang terakhir adalah lakukan dengan baik. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera, saya Adeline Chang Jaewon. Hari ini saya akan berkongsikan sejenis strategi pembelajaran yang dikenali sebagai The Feynman Technique. Umumnya, teknik Feynman adalah cara pembelajaran yang baru secara memperdalam pemahaman kita tentang apa yang telah kita ketahui. Model ini amat membantu kita terutamanya semasa menghadapi peperiksaan. Terdapat 4 langkah belajar supaya kita tidak akan lupa sesuatu ilmu. Langkah pertama, memilih topik yang ingin anda fahami dan mula mempelajarinya. Contohnya, setelah anda mengetahui apa itu, ambil sekeping kertas dan tulis nota mengenai topik itu. Okey, perlakuan ini dapat mengukuhkan kefahaman anda dan juga keingatan anda. Okey, langkah yang kedua iaitu berpura-pura anda sedang mengajar. Seolah-olah anda mengajar idea itu kepada orang lain. Cara baiknya adalah menulis dan bercakap pada masa yang sama. Seperti guru yang selalu melakukan di papan hitam.
Hal ini membuat anda menyedari bahagian mana yang anda tidak faham dan di mana anda kurang faham. Langkah yang seterusnya iaitu rujuk dan semak semula. Apabila menemui jalan buntu, sentiasa rujuk kembali nota yang telah anda buat itu. Kenal pasti kelemahan anda, rujuk dan semak konsep tersebut untuk memperkuatkan pemahaman anda. Selepas membuat rujukan kembali, ulangi langkah kedua. Langkah yang terakhir iaitu permudahkan bahasa anda atau gunakan analogi grafik. Contohnya, jika penjelasan anda berakhir dengan kata-kata yang kompleks dan juga membingungkan, anda mungkin tidak memahami dengan cukup baik. Jadi, anda harus buat semula dari permulaannya. Setelah anda mengetengahkan idea dalam bahasa yang mudah, anda akan memahaminya dengan mendalam dan akan mengingatnya dalam tempoh masa yang panjang. Sekarang saya akan kongsikan pendidikan Reggio Emilia. Apa itu pendidikan Reggio Emilia? Menurut Reggio Emilia, kanak-kanak juga kreatif, mampu membina pembelajaran mereka sendiri, mempunyai minat semula jadi untuk meneroka semasa mereka mengikuti minat mereka sendiri. Seterusnya, mereka juga suka berhubung dengan orang lain. Setiap kanak-kanak menggunakan cara yang berbeza untuk mengekspresikan diri mereka. Dalam pendidikan Reggio Emilia, tiada kurikulum tetap, kerana Reggio Emilia menggunakan pendekatan perpusatan kanak-kanak dan pembelajaran berdasarkan projek. Dalam konteks ini, pembelajaran Reggio Emilia akan menjadi lebih fleksibel dan kelas disesuaikan mengikuti keperluan kanak-kanak. Sebagai contoh, kanak-kanak mengawal projek secara bebas sehingga projek tersebut selesai dan dapat dikongsi dengan orang lain. Tambahan pula, minat kanak-kanak sangat dititik beratkan di dalam pemilihan ideal bagi projek kelas mereka. Mereka lebih berkeinginan untuk menyertai projek secara aktif jika subjek yang mereka sedang belajar adalah sesuatu yang menarik minat mereka. Interaksi dengan murid-murid turut memberi ruang untuk guru memberi perhatian kepada murid-murid. Contohnya, Guru Reggio sering mengemukakan soalan terbuka kepada murid-murid dalam kelas supaya mereka dapat berfikir secara kritis dan kreatif. Oleh itu, interaksi dengan murid-murid adalah penting dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Nur Alif bin Muhammad Fazil akan membentangkan tajuk Teaching for Leadership, iaitu mengubah peraturan bilik darjah menjadi ikrar kelas. Idea untuk menghasilkan ikrar kelas ini adalah murid sendirilah yang akan menuliskan idea peraturan dalam bentuk ikrar kelas. Idea yang dikemukakan mereka inilah yang akan lebih mendorong mereka untuk mengikutinya. Di sini saya memberikan satu contoh ikrar kelas. Di kelas 3 ikhlas, kita selalu baik, patuh arahan guru, tidak membantah dan saling membantu. Kami tidak akan berkata atau melakukan perkara yang menyakitkan atau mengambil barang tanpa meminta. Kami di sini adalah untuk melakukan yang terbaik. Sampaikan ikrar kelas bersama pelajar sehari sekali untuk memperingati mereka bagi mengikuti atau mematuhi peraturan kelas mereka sendiri. Sekian daripada saya. Selamat sejahtera. Saya Emilia Jurin, memegang nombor matriks D201810839797, akan membentangkan tentang pendidikan awal kanak-kanak. Pada pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia ini terdapat banyak kelebihannya, ada juga kelemahannya. Pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia sebelum kemerdekaan merupakan pendidikan tidak formal dan lebih kepada pendidikan agama dan bukan formal. Pendidikan awal kanak-kanak formal di Malaysia mula berkembang pada tahun 1950-an, iaitu selepas Perang Dunia Kedua. Namun, pendidikan awal kanak-kanak ketika itu tidak begitu berkembang kerana lebih merangkumi anak-anak golongan bangsawan, manakala kanak-kanak dari keluarga yang tidak berkemampuan, contohnya anak-anak pekerja, hanya dijaga bukan dididik. Pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia dahulu dan kini sedikit sebanyak telah berubah, namun impaknya kurang kerana ibu bapa yang tidak sedar akan kepentingan pendidikan awal kanak-kanak. Ada yang tidak begitu menekankan pendidikan dan hanya menjaga secara sambil lewa, yang ini dari segi konteks penjaga di pusat asuhan lah. Bagi pengamal pendidikan awal kanak-kanak pula, ada yang tidak begitu menekankan pendidikan dan hanya menjaga secara sambil lewa. Kebanyakan penjaga juga diambil tanpa pengalaman serta pendidikan mengenai pendidikan awal kanak-kanak yang secukupnya.
Ada juga pengusaha taska atau tadika swasta yang mengambil pengasuh yang tidak berpengalaman kerana gaji yang dibayar jauh lebih murah. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang program pendidikan khas. Pendidikan khas boleh dimaksudkan sebagai kaedah-kaedah yang dibentuk khusus untuk memenuhi keperluan kanak-kanak yang mengalami pelbagai kecacatan ataupun kurang upaya. Pendidikan khas juga merangkumi aspek-aspek pengajaran dan pembelajaran, latihan jasmani dan juga pendidikan yang berteraskan rumah, hospital dan institusi. Kurikulum untuk pendidikan khas ini juga sebahagian daripada kurikulum biasa yang telah diubah suai dengan tujuan memenuhi keperluan-keperluan khas bagi murid-murid yang mengalami pelbagai jenis kecacatan ataupun kurang upaya. Berlainan pula pendefinisian oleh Jabatan Pendidikan Johor tahun 1998 yang menyatakan pendidikan khas ialah golongan mereka yang berkeperluan khas dengan memberi penekanan kepada kebolehan, kefungsian, kemahiran, perkembangan individu murid dan pelajar terhadap penguasaan dan pencapaian dalam kemahiran pengembangan developmental skills. Pihak sekolah, pengurus, pendidik, ibu bapa dan seluruh masyarakat sekolah perlu bersama berusaha menukar sikap dan menjayakan penerimaan murid-murid berkeperluan khas dalam sistem persekolahan biasa ataupun normal. Isu-isu seperti intervensi awal bagi menyediakan kanak-kanak berkeperluan khas supaya bersedia memasuki alam persekolahan adalah amat penting untuk diberi penekanan. Ibu bapa dan masyarakat juga perlu menyambung dan memperkukuhkan lagi usaha-usaha yang dijalankan oleh pihak sekolah di rumah bagi menjamin keberkesanan pengajaran dan pembelajaran murid-murid berkeperluan khas. Bagi melaksanakan perkara ini, usaha yang bersepadu dan tindakan yang teratur dan tersusun perlulah dilakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah yaitu Encik Amir bin Hashim dan rakan-rakan. Saya Siti Zaidatul Aira binti Sekilim memegang nomor metrik 3822. Terdapat beberapa langkah untuk mencari jawaban atau menyelesaikan masalah. Yang pertama yaitu perhatikan. Perhatikan dan pemerhatian soalan membantu merumuskan soalan-soalan mencabar yang akan dapat Anda uji. Yang kedua yaitu kemukakan soalan. Cari tahu sama ada orang lain mengemukakan soalan yang sama atau serupa. Yang ketiga adalah merumuskan hipotesis. Dari pemerhatian Anda perhatikan bahwa wanita tersenyum lebih kerap daripada lelaki. Jadi, hipotesis adalah kerana mereka lebih bahagia daripada lelaki. Yang keempat adalah uji hipotesis. Contohnya, bercakap dengan sekumpulan lelaki dan wanita selama 5 menit. Masing-masing mengira beberapa kali mereka tersenyum dan kemudian meminta masing-masing untuk menilai tahap kebahagiaan mereka. Yang kelima adalah analisis dan kesimpulan. Anda boleh menganalisis data untuk melihat apakah hipotesis Anda betul ataupun tidak betul. Yang terakhir adalah kongsi hasilnya. Apabila Anda berpuas hati bahwa Anda telah membuktikan sesuatu yang penting, laporkan hasil Anda. Dalam sains, penting untuk memperincikan kaedah Anda supaya rakan Anda dapat mengkaji karya Anda. Masuk kepada tajuk yang kedua yaitu Teachers Design Behind an Effective Education. Ramai pakar ekonomi dan pendidik mendapati bahwa banyak perkara tidak penting seperti ukuran bilik darjah, teknologi baru, atau pakaian seragam. Bukti mereka menunjukkan bahwa rahasia untuk pelajar yang berkembang pesat adalah guru yang luar biasa. Kita harus mengakui bahwa pengajaran adalah kemahiran yang sangat kompleks. Ia melibatkan pemahaman yang mendalam mengenai perkara dan kemampuan untuk menjelaskan masalah yang kompleks dengan cara mudah. Tetapi ia juga memerlukan pemahaman tentang psikologi, pedagogi, dan juga pelbagai kemahiran pengurusan untuk membuat pelajar pertama tenang dan bersemangat. Rob Ko, yaitu profesor di University Durham, melaporkan bahwa banyak kaedah yang digunakan secara meluas tidak berfungsi. Misalnya, mengelompokkan pelajar mengikut kemampuan, memberi pujian yang tidak dapat diterima, atau idea bahwa pelajar dapat menemui konsep yang rumit dengan sendirinya. Selain itu adalah Roland Fryer. Kajian yang luas oleh Roland Fryer dari Harvard mendapati bahwa guru yang menerima arahan yang tepat bersama dengan maklum balas biasa dari seorang guru utama akan bertambah baik. Idea lain yang baik untuk meningkatkan guru adalah meminta maklum balas pelajar atau merekam pelajaran dalam video dan membiarkan guru menonton sendiri. Masuk kepada tajuk ketiga yaitu 13 Study Tips, Design of Better Learning. Yang pertama adalah pengulangan jarak jauh. Untuk memaksimumkan pembelajaran Anda, belajarlah dengan singkat tetapi kerap. Yang kedua adalah cari gaya sendiri. Contohnya, semasa mendengar guru sejarah, Tom mencoret gambar dan Jane menghabiskan 1 kilo kacang. Ada yang gemar menonton video sambil membaca buku, dan yang lain belajar dengan rakan. Semua orang berbeza. Tips yang ketiga adalah tidur malam. Tidur dan bermimpi sangat penting untuk memproses dan menyimpan maklumat baru. Tips yang keempat adalah fokus. Contohnya, sekiranya Anda cenderung menunda-nunda sesuatu kerja dan sukar untuk fokus, Anda boleh pergi ke tempat yang tenang seperti perpustakaan. Tips yang kelima adalah teknik Pomodoro.
Tetapkan masa hingga 25 menit apabila Anda memberi tumpuan sepenuhnya kepada pelajaran Anda. Apabila pemasa berdaring, berehat selama 5 menit. Seterusnya, tips ke-6 adalah utamakan perkara yang sukar. Lakukan perkara yang sukar terlebih dahulu. Sebaik sahaja Anda selesai dengan kerja yang sukar, Anda akan berasa lebih baik sepanjang hari. Tips yang ketujuh adalah bersenam, berpikir, dan bercakap. Terdapat beberapa aktiviti yang terbukti dapat mengembangkan otak, seperti senaman fisikal, meditasi biasa, dan percakapan yang baik. Ia membawa kepada penciptaan neuron baru di dalam otak. Tips yang ke-8 adalah pergi ke sesuatu tempat. Anda dapat mendalami sesuatu subjek dengan lebih baik apabila belajar di persekitaran yang lebih banyak visual. Tips yang ke-9 adalah memanfaatkan keseronokan. Carilah latihan yang menyeronokkan. Sains pembelajaran modern percaya bahwa emosi positif sangat penting untuk meningkatkan potensi pembelajaran. Tips yang ke-10 adalah ruang kajian. Untuk mengingati sesuatu untuk jangka masa yang lebih lama, ulangi bahan dalam jarak yang tetap. Tips yang ke-11 adalah 30% baca dan 70% bacaan. Sekiranya Anda mempunyai 1 jam untuk belajar membaca puisi atau bersiap sedia untuk bercakap, luangkan masa 20 menit untuk mempelajari teks dan 40 menit untuk berlatih membaca. Tips yang ke-12 adalah ujiankan diri segera. Selepas Anda belajar, selesaikan kuis dengan cepat. Ingatan segera dalam bentuk ujian atau ringkasan yang ringkas mengenai apa yang baru Anda pelajari dapat meningkatkan pengekalan sebanyak 30%. Tips yang terakhir yaitu tidak memaksa. Motivasi barat seperti kelaparan, Anda tidak boleh memaksa diri untuk termotivasi. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. The process of learning. Bagi mengoptimumkan proses pembelajaran, terdapat beberapa langkah hendak dijalani, yaitu tetapkan masa belajar di mana Anda memfokuskan pada bahan selama 25 minit sehari. Pada masa itu, jangan cuba mencapai tujuan tertentu seperti membaca keseluruhan bab. Anda hanya belajar untuk masa yang telah ditetapkan, kemudian berhenti. Proses pembelajaran yang baik akan membantu Anda berasa lebih senang hati semasa belajar. Ia juga memberikan perasaan pencapaian setelah Anda selesai. Tambahan pula, jangan putus asa apabila menghadapi cabaran ataupun kekangan dalam pembelajaran. Akhirnya, teruskan minat dan tingkatkan motivasi untuk meneruskan pada keesokan harinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Iqmal bin Aznan. Seterusnya, saya akan sambung berkaitan dengan memori Palestina. Memori Palestina ini bermaksud adalah sebuah istana memori. Okey, apa itu sebuah istana memori? Ini merupakan satu teknik mengingat bagi membolehkan seseorang itu menyimpan maklumat pada satu lokasi yang diketahui dan menggunakannya pada masa yang sesuai. Okey, untuk mewujudkan sebuah istana memori ni, bayangkan, kita kena membayangkan sebuah tempat yang dapat digunakan untuk menyimpan memori terutama maklumat-maklumat yang dianggap penting. Okey, kita juga boleh pilih mana-mana tempat, sama ada rumah, sekolah ataupun kedai, hotel dan sebagainya. Selain itu, bandaraya terkenal, atau pilih mana-mana laluan tempat yang berada di sekitar kita. Selepas itu, pilih apa saja imej yang kita mahukan dan pilih bagi setiap informasi yang kita mahu ingat. Okay, kebanyakan pakar mencadangkan bahawa jika mahu menggunakan teknik ini, kita memilih satu imej yang pelik untuk sebuah informasi. Okay, hal ini kerana imej-imej itu akan membantu kita menguatkan lagi ingatan tersebut. Seterusnya adalah Flipped Classroom Model. Apa itu Flipped Classroom Model? Merupakan pendekatan pengajaran yang mengalihkan masa kuliah di dalam kelas kepada masa kuliah melalui video di luar kelas. Maka waktu kelas digunakan sepenuhnya untuk aktiviti kolaborasi dan pengukuhan kepada pelajar secara individu. Erti kata mudah, pelajar diberi lihat untuk satu video yang ditonton sebelum masuk kelas. Di dalam kelas hanya berlangsung sesi pembelajaran dengan aktiviti. Okay, Flipped Classroom ini merupakan salah satu strategi pembelajaran abad ke-21 yang efektif bagi membantu guru-guru membina kemahiran murid untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan. Okay, ia juga memberikan lebih masa kepada guru untuk membimbing murid-murid dalam aktiviti inquiry dan menyelesaikan masalah yang dapat menggugurkan kemahiran berfikir aras tinggi, kebat murid serta membolehkan guru melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Lagi sekali adalah kaedah brainstorming untuk mencipta satu idea yang inovatif. Tujuan brainstorming ini adalah bermaksud sumbang saran dan tujuannya untuk menggalakkan murid menggunakan imajinasi mereka secara kreatif. Keseluruhan bertujuan untuk mencari idea-idea baru serta kombinasi idea. Murid digalakkan memberi sumbangan idea terhadap sesuatu kemahiran yang diajar guru dalam bentuk jawapan, kesimpulan, fakta serta penerangan. Masalah atau kejadian menjadi fokus sumbang saran ataupun brainstorming teknik ini. Okay, secara amnya, peraturan sumbang saran ini meliputi beberapa
beberapa syarat. Yang pertama adalah sebarang idea perlu diterima. Kedua adalah semua murid perlu aktif dalam memberi pandangan, idea dan maklumat mereka sebanyak mungkin yang mereka dapat. Okey, ketiga adalah dilarang mengkritik sebarang idea yang diberikan. Keempat, idea-idea yang dinyatakan haruslah diberikan secara spontan. Dan terakhir adalah pelajar boleh menggunakan idea-idea rakan mereka untuk diperkembangkan. Okey, oleh itu, murid-murid berkeperluan khas dan bermasalah pembelajaran amatlah digalakkan supaya memberi idea terhadap sesuatu permasalahan atau sebarang soalan oleh guru untuk melatih mereka supaya faham soalan, memahami soalan dengan lebih mudah dan permasalahan supaya mereka dapat berkomunikasi serta melatih mereka untuk berfikir secara kreatif. Itu saja daripada saya.